ada 57 orang student. So kedatangan teruk lah. Kedatangan agak teruk. Memang teruk lah. Ya. Saya tak tahu siapa. Jarang pelajar diploma kedatangan teruk lah. Kalau kelas saya jarang sekali lah, tapi tak tahu lah. Waktu saya mengajar dahulu Pak Wan pun kedatangan okey je. Mengajar awak dahulu, mana pernah masuk kelas saya. Terus ODL ni saya tak tahu lah apa masalah. Kan? Kalau tengok baru 43 orang student. So dalam kelas ni sepatutnya ada 57 orang student. So nak mula pukul berapa? Pukul 8 you lambat masuk. Saya mula 8.20 dengan harapan kok you dah get ready. Saya boleh jump on pukul 8. Dengan harapan semua boleh masuk sebab saya nak discuss berkenaan dengan test. So saya harap semua boleh masuk. Tak lagi test tak boleh jawab, gagal awak masalah pula. Masalah student. Bila kita nak bantu, dia tak mau. Bila gagal, awak kena repeat. Bila gagal, menyusahkan orang. Awak menyusahkan orang bila gagal. Saya kata terus terang lah. Okay? Kalau pensyarah lain tak mahu cakap, saya cakap je lah. Memang kalau gagal, awak menyusahkan orang. Okay? Especially pensyarah lah. Kadang-kadang ada kes di mana kita terpaksa entertain seorang studentnya, terpaksa buka kelas. Itu sebenarnya menyusahkan orang. Okay? Sebabnya, terpaksa entertain seorang pelajar tersebut saja sebab dia seorang je tak ambil paper tersebut dan kita nak jumut dah kod tersebut. So semesta ni berlaku di mana kelas dia hanya seorang dia je masuk. So kan menyusahkan orang, pensyarah kena open kat kelas kat awak seorang dan kena entertain awak seorang saja, membazir masa dia je lah. So bila pelajar repeat, itu isunya. So awak mungkin tak pasal lah, tetapi sebenarnya dia menyusahkan on-site, on pensyarah dan juga timetable. For those siapa yang repeat, you tahu sajalah bila you nak register balik kan, kadang-kadang clash. Bila clash, you telefon awak punya awak punya ni lah, apa nama, PA awak. Suruh PA urus, PA pening kepala pula nak tanya boleh ke tak boleh kawan tu. So jadi issue. That's why bagi saya kalau you ikut dia punya plan pengajian kan mudah. Kan? Memang kita dah entertain pelajar mengikut plan pengajian, memang confirm takkan ada clash. Itulah kadang-kadang student tu dia kurang matang sedikit. Okay? Kurang matang. Dan dia rasa tak kisah kalau dia fail. Tapi sebenarnya dia menyusahkan orang. Kalau saya dia menyusahkan orang. Okay? Memang ni nak entertain kerana seorang pelajar je membazir masa je, pensyarah tu nak spend masa kat awak seorang. Kan? So kadang-kadang fikir orang lain sama lah kan. Hanya fikir diri awak je. Kita fikir orang lain. Tapi buat apa lah, kita fokus ke depan. Orang yang nak belajar. Orang yang tak belajar, lantak pergi kat mereka. Saya senang je, lantak pergi lah kat mereka. Mereka yang tak mau kan. Kalau fail lah, that's it. Saya macam tu je. Kalau you deserve to fail, saya akan bagi fail je. Tak ada masalah pun bagi saya. Saya tak kisah berapa orang fail pun dalam kelas saya. Itu saya punya style. Okay? Saya bukan risau dari segi percentage fail tersebut. Okay? Setengah pensyarah dia amat risau. Kalau percentage fail 25% memang kami kena surat tunjuk sebab lah. Tapi saya tak risau surat tunjuk sebab. Okay? I don't care. Tak ada apa yang saya nak kejar. Kan? So, saya dah mengajar 23 tahun. I don't care benda tu semua lah. Nak ni. Orang suruh tunjuk sebab, saya tulis. Tapi memang menyusahkan lah. I don't tulis je lah. Awak tahu kalau surat tunjuk sebab tu kena tulis berapa? Kami kena buat laporan. Kita ada, laporan tu ada lebih kurang kat 20 pages yang kita perlu isi. One by one, record student yang fail tersebut. Pun menyusahkan orang lah. Tapi I don't care. Saya pernah buat pun benda macam tu. Dah terpaksa kena buat lah. Tapi sebenarnya tu menyusahkan lah. Bayangkan kita nak isi dekat 20 page, seorang 20 page. Oh, banyak masa kita spend. Tapi itulah kan. Student. Bila nama student itulah masalahnya. Cakap banyak pun tak ada guna juga lah. Kalau mereka tak berubah tu, kita nak kata apa? Kadang-kadang kita ralat. You tahu kan kita nak buat test. Saya dah kata saya nak discuss berkenaan dengan test. Nak preparation untuk test. Saya sahar whole minggu ni sebab saya nak fokus kepada test tu awak. Maksudnya saya nak bantulah dari segi test. Kita cuma ada satu test ni, tak ada dah. Ini adalah assessment awak yang ketiga. Maksudnya
second last sebelum akhir lah. Sebab final assessment tu macam final exam lah. Kita cuma ada satu lagi assessment yang akan yang berkira. Ini adalah assessment awak yang terakhir yang kita buat secara face to yang dalam kelas lah. Lepas tu is a final assessment awak lah. Okay, ini final. Sebab saya nak tolong tu yang saya kata hari Rabu tu kita akan discuss. So sepatutnya you bersemangat lah untuk masuk kelas sebab you nak jawab test malam ni. Kan? You akan jawab test malam ni. Awak punya test. Sebab saya tengok soalan yang saya risau lah. Sebab saya tengok soalan tu yang saya risau. Saya hold minggu ni. Sebab saya tengok soalan, saya risau takut you tak boleh jawab. You tak boleh jawab kalau you tak get familiar dengan soalan final exam. Sebab bila kita buat assignment, bila kita buat lab assignment dengan soalan final exam, dia ada sedikit perbezaan. Itu yang saya risau. Itu yang saya nak you get familiar dengan soalan final exam. Sebab bentuk soalan final exam tu sama lah seperti mana yang you akan buat dalam test nanti. Soalannya lebih kurang macam tu. So sekurang-kurangnya you dapat gambaran lah bentuk soalan tersebut. Itu motif saya. Itu sebenarnya yang saya nak suruh student get familiar dengan soalan tersebut dan you ni. Tetapi kadang-kadang you take for granted benda tersebut. Itu isunya. You buat kisah tak kisah je. Tapi efeknya awak lah paling terkesan. Dan awak hanya menyusahkan saya je lah lepas tu sebab saya nak buat report everything semua bila pelajar gagal. Itu je. Tapi saya tak kisah pun. Awak yang sebenarnya perlu lulus paper ni. Tak kira lah macam mana pun awak wajib lulus paper ni. Kalau tak lulus memang awak gagal lah. Maksud bukan gagal, awak tak boleh graduate. Itu konsepnya. Awak tak boleh. Bukannya awak boleh tak mau paper ni, okey ganti dengan paper lain. Memang tak boleh. So by hook by crook, then you have to pass this paper. So bagi saya, ambil je. Sekali harum kita selesaikan lah. Apa kita nak ambil 2-3 kali. Hanya pelajar yang berfikiran ke belakang ataupun dalam istilah yang bagi saya is a normal, is a stupid student saja yang nak repeat paper. Dia dah set dalam dia aku nak repeat. Ambil kali kedua baru aku nak lulus. That is a stupid student lah. Pemikirannya tak pergi ke mana pun. Okay. So bagi saya, ambil sekali harum. Sebab ianya lebih, sebab banyak perjalanan kita masih jauh. Banyak benda lagi yang awak boleh buat. Buat apa you nak duduk dekat diploma level dan juga di UiTM Perlis lama-lama. Bagi saya pergilah ke tempat lain. Banyak benda lagi yang kita boleh buat. Kita masih muda. Bila usia masih muda ni macam-macam kita boleh buat. That is personal lah pendapat saya. Tapi bila kita guna istilah stupid tu is very sensitive. Orang yang amat marah bila kita sebut stupid. Tu ayat apa yang saya nak guna saya pun tak tahu lah kan. Apabila teguran telah diberi. Okay, dan you masih mengulang benda yang sama. So kita kena ubah sikap. Kena ubah sikap. Bila kita masuk ke kelas, yang paling utama adalah keberkatan. Keberkatan nak menuntut ilmu. Dia kena ada cikgu. Dia kena face to face. So, bila dapat keberkatan tersebut, memanglah kadang-kadang masuk kelas tu, you tak faham 100%. Tetapi bila ada keberkatan tersebut, bila you buat revision nanti, insya-Allah you baca kali pertama ataupun kali kedua, ianya telah melekat dalam kepala otak awak. Instead of kalau you tak ada keberkatan, you baca 10 kali pun, duk macam tu je. That's why kadang-kadang, bila kita baca sesuatu, dia tak melekat dalam kepala otak. 5 kali baca tak melekat, maka kita kena muhasabah diri kita lah. Ada something yang kita buat tak betul. Okay? Yang menyebabkan ilmu tu sukar nak masuk ke dalam kepala otak kita. Ini banyak faktor lah, hanya awak saja yang tahu. Dia sebelum tidur malam tu better kita muhasabah diri kita masing-masing. Tengok apa yang dah kita buat for that day. Sebelum pejam mata sejenak fikirkanlah apa yang kita dah buat hari ni yang kita rasa baik dan tidak baik. So benda tu sebenarnya menghalang ilmu masuk. Halang ilmu masuk. So kita kena hormat ilmu tersebut lah bagi saya. Kalau you nak berjaya. Kita nak berjaya dunia akhirat macam tu lah. Macam awak berbakti kat orang tua. Sama juga bila menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu tu, kata cikgu tu mudah amat masin. So kalau dia kata tu insya-Allah akan jadilah. Sebab orang yang memberi ilmu tu memang orang yang mulia. So dengan itu hormati ilmu tersebut lah bagi saya. So cara kita nak hormat ilmu masih di situ
Bila orang nak bagi ilmu, sekurang-kurangnya you masuk dalam kelas dia. Kan? Macam tu je lah. Okay, never mind. For those siapa yang tak not interested, saya tak boleh nak kata apa, dan kita tengok pelajar-pelajar yang ada depan mata ni yang berminat untuk belajar benda ni. Okay, dan of course lah you target for the better grade kan. Ya, awak mesti nak dapat grade yang baik. Okay, so saya doakan semoga semuanya berjaya dapat A. Memang saya harap semua dapat A. Semuanya lulus dengan cemerlang, semuanya boleh dapat dean list. Okay, so kita just fokus kat mana yang ada. So hari ni kita sambung discussion kita berkenaan dengan soalan Disember lah. So you boleh buka soalan Disember, saya dah bagi dah. Okay, hari ni kita cuba discuss soalan ni complete lah bagi habis. Bagi habis maksudnya mana soalan kita dah discuss pada kelas yang lepas, pada waktu tutorial, satu soalan melibatkan soalan Q. So dalam test 1 awak nanti, dalam test awak malam nanti memang ada soalan Q lah. Bentuk soalan lebih kurang macam tu lah. Dia ada keluar, dia ada masuk, you kena buat 2-3 array, kemudian you keluar nak remake. Macam tu lah lebih kurang soalannya. So bermaksud, maksudnya kita dah discuss lah untuk soalan Q. Seterusnya kita akan discuss lah soalan past year. So kalau awak tengok soalan past year, of course dalam final exam awak malam ni nanti saya bagi tahu dah ada part A dengan part B. Sama lah bentuk soalannya, part A dan part B. Cuma part A awak nanti, awak akan diminta untuk jawab di dalam secara online, iaitu saya buat online. So bila saya buat online, saya tak perlu marking nantilah. Bila awak jawab, nanti dia akan marking secara automatik. So nanti keluarlah markah dia berapa. Cuma markahnya saya tak view kat awak lah lagi. Okay, markah tu saya tak view until sampai saya view kat awak. Nanti markah saya akan reveal juga. So saya cadang saya akan reveal cuma 2 ni sajalah, awak punya test dan juga awak punya yang lepas lah, assessment assessment 2. Okay, assessment 2 yang ni saya akan reveal ni berapa markah kan, berapa ni, dan juga awak punya ni apa nama lab saya tak ni lah, sorry, assessment 1 saya tak akan reveal markahnya, saya tak cadang untuk reveal markahnya. Okay, assessment 2 ya saya akan reveal markahnya. Kemudiannya assessment 3 saya akan reveal markahnya. Markah untuk quiz saya akan reveal lah, saya akan dedahkan kepada awak. So markah untuk quiz dan juga markah untuk test ni saya akan dedahkan kepada awak nantilah selepas saya marking. So yang lainnya saya tak akan dedahkan lah. Okay. So kita lihat soalan ni untuk part A ni. Okay, dia kata which of the following is not a primitive data type in Java? Agak-agak apa dia? Yang mana bukan primitive data type? Apa jawapan dia agak? String. Ya, string bukan primitive, right? Sebab string adalah data type berjenis reference. Okay, string ni adalah berjenis reference. Okay, reference data type. Cuma dia berjenis primitive. Okay, for those siapa yang tak tahu, selain daripada string kita ada juga yang lain, iaitu kita ada integer. Full spelling kalau float, full spelling, F huruf besar. Kalau double. Ni semuanya adalah berjenis reference data type. Tetapi ianya berjenis primitive. Saya panggil sebagai berjenis primitive reference data type. Okay, saya panggil begitu. Dan juga kalau ianya boolean, B huruf besar. Okay, jangan tersilap dengan B huruf kecil. Kalau B huruf kecil kat sini, dia adalah value. Okay, dia adalah value. Ni nampak C huruf kecil. Kalau objek, kalau dia berjenis primitive reference data type, dia full spelling character. Itu maksudnya. So kita ada semua ni, integer, float, double, boolean, character. Cuma kalau dia bermula dengan huruf besar dekat depan ni, bermaksud ianya semuanya adalah berjenis object data type lah, berjenis reference object data type. So kita boleh. Okay, the next one dia kata there is an organization of data of the same of different data type, usually in computer memory for better algorithm efficiency during the program execution. Apa dia jawapannya? Apa jawapannya? B, sir. B, data structure. Okay, B is the data structure. Okay, then dia kata which of the following not a method for array list class. Apa dia? Apa method yang tak ada dalam array list? Apa dia?
Okay, rasa Delete. delete. Delete kan, delete mana wujud, delete tak wujud tu kadang-kadang kita kena get yang common ni, maksudnya untuk built-in method kan, yang mana common-common tu sepatutnya kena melekat kat kepala otak lah. So bila kita duk buat selalu kan, ni memang common lah, add, get, remove ni method-method yang selalu kita guna lah apabila kita buat release, sama ada dia release ataupun linked list. So delete memang tak pernah tengok pun, tak pernah dengar pun. So D lah. Okay, which is the output of the following code segment? Ni berapa jawapannya? A.size. Berapa jawapannya? Berapa? A. Kosong. Okay. Ada yang jawab A. Okay, satu ada orang jawab A. Selain daripada tu, ada tak yang jawab 10? Saya, sir. Ada yang jawab 10 kan? Dia antara A dengan 10 lah, lebih daripada tu merapu lah. So jawapannya ada possibility ada dua, iaitu A dan juga C. So jawapan yang sebenar adalah A. Okay, you kena bezakan A.size, method size ni, dengan A.length. Ni bezanya. Kalau A.length, A ni ada nama array awak, array list awak, dan kalau you guna length sahaja macam ni, bermaksud dia akan pulangkan size of array. Size of array adalah 10. Tetapi kalau awak pulang A.size, dia pulangkan bilangan. Okay, awak kena tulis bilangan data dalam array awak. Okay, so ini bezanya dot size dengan dot length. So dalam kes ni, array list A sama dengan new array list. Ini adalah attention kita. Hasrat kita, array list kita adalah 10 objek. Okay, dan tiba-tiba kita buat system.out.println A.size. So sedangkan hasrat kita 10. Maksudnya dalam array list ni kita cadang untuk letakkan sebanyak 10 data lah. Maksimum kita kena faham lah, 0, 1 dan seterusnya sampai 9 lah, itu maksimum. Tetapi sebenarnya data tak wujud lagi dalam sini. Sebab kita tak ada pun add apa-apa saja proses lah kat atas. Tiba-tiba kita panggil A.size. So size ni dia akan pulangkan bilangan data yang ada dalam sini. Okay, dalam kes ni dia tak ada. That's why jawapannya kosong lah. So kalau misalnya ada data 7, contohnya ada data kat sini, okay, ada data lah kat sini. Katanya kita ada data X kat sini, dia problem sikit lah kalau buat ni. Okay, dia katakan ada 3 data out of 9. Okay, kalau kita ada 3 data out of 9, bermaksud dia akan, bila kita buat A.size, dia akan pulangkan nilai 3. Tetapi maksimum data yang kita boleh masuk kat sini 9 lah. Okay, 9 data. Okay, so jangan confuse method antara A.size dengan A.length. Okay, ni boleh guna juga A.length ni. Kalau A.length, dia akan pulangkan size karakter awak. So kalau A.size, maka kita akan gunakan, dia akan pulangkan bilangan data dalam array. So sementara di dalam kita punya linked list, okay, dan juga array list, selalunya kita akan guna method A.size. Kita tak boleh guna A.length. Kenapa kita tak guna A.length ni? Bukan tak boleh. Kurang sesuai kalau kita nak guna A.length. Kenapa saya kata ianya kurang sesuai? Jawapannya sebab kita punya, bila kita kata list, array list ataupun linked list, dia bersifat secara dinamik. Apa maksud dinamik? Iaitu bilangan data di dalam awak punya list sentiasa berubah-ubah. That's why kita tak boleh bubuh length, tak sesuai bubuh length. Memanglah kita apabila kita bubuh length, mungkin kita boleh buat for I sama 0, I 9, maksud kita masuk data 10. Tetapi kemudian mungkin ada proses yang kita remove. Okay? Mungkin ada proses yang kita add balik. So bermaksud bilangan data dalam kita punya list ni sentiasa berubah-ubah. Okay, saya kata dynamic. So bila ianya sentiasa berubah-ubah, that's why lazimnya apabila kita buat for, apabila guna array list, kita buat for, kita akan buat integer I sama dengan 0. Okay, lepas tu I less than, dekat sini kita akan buat A.size. Kita better guna A.size instead of A.length. Sebab kalau guna .length, bermaksud dia akan baca 10. Mungkin datanya bukan 10 dalam tu. Tu yang menyebabkan apabila you baca data yang tak wujud, dia akan menyebabkan runtime error. Dia akan keluar kat situ is a null ni lah. Dia akan menyebabkan runtime error. That's why lazimnya kita letak A.size. Signifikan kita letak A.size ni sebab kita nak make sure bahawa
sebabnya kita punya list ni bersifat dynamic. Sebab bilangan datanya dia boleh, sebab kita ada proses add dan juga proses remove at any time. Itu isunya. Okay. Okay, seterusnya kita lihat kat sini a linked list pula. Dia cerita soalan berkenaan dengan a linked list. Dia kata a linked list data structure is a construct by a group of list node. A list node contain of data dan juga apa? Dia ada data dan juga apa? Okay, ni linked list kan? Kan duduk bagi tahu dia ada dua bahagian tu dah sini. Ni bahagian data dia kata. Sini bahagian apa ni? Apa dia? Address. Address. Address of the next linked list. Ni ayat dia agak confused. So elemen salah sering. Ni reference pula to the next node. Reference to the next node. Address of the next linked list. So jawapannya agak ni kan. Antara A dengan C, awak rasa yang mana lebih tepat? C, sir. Saya rasa C. C, jawapannya yang tepat C. Yang ni dia menginterpret benda lain. Address of the next linked list. Bila disebut next linked list, bermaksud kita dah ada satu linked list ni, bermaksud address ni mengandungi list yang katakan ni kita ada list 1, ini list 1, ini adalah list 2. So bermaksud ni dia kata address to the next linked list, bermaksud di sini address ni mengandungi list yang kedua. So dia kurang tepat. Okay. So sepatutnya dia ada reference to the next node. Sebenarnya sini dia mengandungi node yang berikutnya. Okay, kita faham this address dia mengandungi node yang berikutnya. So saya rasa C adalah jawapan yang lebih tepat lah. Okay, reference. So bila kita sebut reference, reference ni memang dia merujuk kepada address. Kan? Yang ni memang tahulah. Kalau kata reference tu memang address lah. Okay. Okay, the next one. Kita lihat kat sini. What will happen to a linked list? Dia kata when the only list node in the data structure is removed. Faham? So kalau kita draw maksudnya macam ni. What will happen? Dia kata only single node. Maksudnya kita cuma dalam kita punya list cuma ada satu node saja. Kan? Kita tahu kalau single node ini first node. Dia ada dekat sini. Dan sini juga akan ada last node. So apa jawapan dia? So bila kita remove single node, awak dah buat coding dah sebelum ni. Dalam assignment awak yang lepas awak dah buat dah. So apa yang perlu awak buat? So jawapannya apa? Kita nak remove benda ni. Apa yang perlu kita buat? Assign dia jadi null. Macam mana? Jadikan dia null. Apa yang jadikan dia null? First dengan last Ya, node dia null. first dan juga last node kan. Sepatutnya kita kena jadi first dengan last node, tetapi just enough. Saya kata dalam linked list, the most important sebenarnya adalah head, iaitu istilah yang diguna pun kita kena faham juga. Kadang-kadang kita guna first node, kadang-kadang kita guna head. Kalau guna head, lazimnya dia guna apa kat belakang? Tail. Okay, kalau guna first node, dia guna last node. First, kadang-kadang dia guna first dengan last lah. Okay. So kalau guna head, lazimnya dia guna istilah tail lah kat belakang. Kepala dan juga ekor. Dia guna macam tu. So sekurang-kurangnya saya kata the most important adalah first node ni. Okay, first node ni adalah external pointer yang paling penting. Last node ni bukan tak penting lah, tapi boleh letak kemudian. Tapi adalah lebih baik kalau kita letak siap-siap. Okay. Kalau letak kemudian kita kena traverse. Kita traverse, dia take time. So kita cuba elakkan. So jawapannya adalah B. So dia kata the head will be assigned with the null value. Kita kena head. So mana boleh size of linked list become null? Mana boleh size tak boleh become null. Size sama ada kosong ataupun bukan kosong lah. So jawapan tu salah lah. Kemudian the tail and the head of the linked list will contain different value. Ni lagi merapu lah kan. So dia kata the head maksudnya awak punya head ni tail mengandungi value yang lain. Bila memiliki yang lain maksudnya ada node lah. So tak betul lah. Okay, the reference variable that represent the linked list become null. Okay, the reference variable that represent the linked list will become null. Itu pun tak betul lah. Okay. So which of the following, dia kata scenario does not represent a queue. Tak represent queue lah. Dia kata scenario ni macam application, dia kata a file of close
on the bed waiting to be folded. Awak ada setimbun baju, perlu ke? Setimbun baju awak tu dekat katil nak lipat. Okay, dia kata which of the following scenario does not represent a queue. Yang tu kena buat queue lah. Awak ada Tak. baju awak dekat katil, lepas tu bila Tak, nak sir. lipat kena tunggu queue. Awak bubuh dia barisan panjang kan, lepas tu baru lipat. Orang gila je lah buat macam tu kan. Tak ada kerja you nak bubuh susun dalam masa baris, lepas tu you nak lipat. Lantak pila dia ada timbun je tu, yang mana datang dulu aku ambil aku lipat. So tak logik lah kan. Kemudian dia kata a row of student waiting to buy food at the canteen. Ni memang lah kan. Kena buat queue tu tak? Car in line waiting for the traffic light. Memang kena queue lah. Kan? Process waiting to be executed by the operating system and a computer. Ni kalau you belajar OS memang dia gunakan konsep. Process of waiting to be executed by the operating system in the betul lah proses first come first serve. Proses dan macam tu. So maksud dia kata which of the following scenario does not represent a queue. So jawapannya apa dia? A. Lah kan. Proses ni memanglah. Kemudian ditanya soalan what is the advantage using stack? Tak belajar lagi. So kita abaikan soalan ni. A tree pun tak belajar lagi, abaikan soalan ni. Okay, habis lah soalan tu. Okay, yang ni tahu kan? Write a Java program that could perform the following. Macam mana nak buat ni? Mark list. Ni awak dah buat dah ni. Ni dia suruh guna apa yang general tu, generic class ni. Kan? Kalau nak buat release, kita declare release ni kan. Release, dia suruh namakan sebagai mark list ni. Kan? Sama dengan new. Kan? Kemudian release. Release, lepas tu bubuh. Indicate dalam sini. Indicate dalam sini, dia suruh bubuh generic class berjenis apa? Integer. Letak integer kat sini. Allah dah tulis ini, tak boleh ni, dah tinggal. So, masalah, letak dalam bracket tu integer. Lepas tu dekat hulu, dekat belakangnya, kita akan bubuh apa? Silap. Saya tersilap. Bukan macam tu. Release. Okay. Lepas tu dia ikuti dengan mark list. Sama dengan new. Okay. Array list. Lepas tu kat dalam ni, tak sini integer. Lepas tu dalam ni akan letakkan dengan dia punya size dia lah. Kalau kita letak size. Kalau ada size lah, kalau tak ada size, kita bubuh je bracket je. Okay. Kalau ada size, bubuh 10. Yang ni kita tak minta size ni kan. Tak minta size, cukup lah macam ni. Ni jawapannya lah. Okay, ini generic class. Okay, kemudian dia kata using a loop from the user to enter 4 integer number and store them into the marked list data structure. Macam mana nak buat benda ni? Simple kan? Boleh kan? So kita guna for lah kat sini kan? For integer I equal to 0, I kurang daripada 10, I plus. Right? 10 pula 4. Dia tak ada berhenti dah. Dah berhenti dah. Ni masalah kalau gunanya ni. Tu saya prefer guna lain. Okay. So saya guna kat sini lah. Okay, so untuk jawab soalan ni, maksudnya kita guna for je lah. So kita jawab soalan ni is a for integer I sama dengan 0, I less than 4, kemudian I plus, right?
Kemudian dia suruh masukkan store into the mark list maksudnya dengan menggunakan data structure ni guna array list kan. So dengan array list kita nak guna method add lah. Okay, so kita nak masuk for integers data. Okay, so kalau awak nak guna input, sebab yang ni dia beri kebebasan kat awak lah. Kalau saya punya my understanding, prompt user to enter. Oh, dia suruh masuk prompt. Bila prompt maksudnya kena guna scanner lah ni. So let's say kalau kita declare kat sini integer value scan dot next in. Okay, dan kemudian kita akan simpan mark list dot add. Okay, kemudian kita masuk kat sini sebab nilai value ni kena jadikan sebagai integer. Saya lebih prefer jadikan sebagai objek. So saya lebih prefer kalau objek saya prefer buat macam ni je lah. Nak convert kepada string. Sebenarnya tak tulis pun tak apa. Okay, cuma saya nak bagi tahu. So bila saya buh ni maksudnya string campurkan dengan value, tapi dengan syarat kalau you nak buat coding awak, string ni jangan ada white space kat tengah ni lah. Kalau ada white space nanti akan ada problem lah, dia akan bagi error. So jangan ada white space, bermaksud kita cuma buat double quote tetapi tak ada white space kat sini. So kita plus dengan value, bermaksud dia akan convert data ni kepada string. Okay, string maksudnya dia akan jadi objek lah. So ianya lebih nampak. Okay, so kita buat macam ni lah. Bermaksud kita tahu bahawa yang ni dia wajib berjenis objek. Okay, cuma di dalam Java awak boleh tulis straightforward saja. Mark list dot add. Saya dah try lah yang ni, tak ada masalah. You letak kat sini value. Okay, value ni is a value lah. Kalau you masuk 10, bermaksudkan ni kita dah convert, iaitu daripada ni kita masuk. Nak mudah maksudnya kita jadikan sebagai string lah, tapi dah soalan ni kata integer, saya nak bagi nampak lah yang integer kita convert balik. Paling mudah jadi input as string terus hantar data. Nanti bila nak guna as integer baru kita convert balik lah. So tetapi kalau you buat macam ni pun mark list.add value sebenarnya valid awak compile, awak run tak ada error. Nanti awak pelik jugalah. Awak akan tanya kat sini, kenapa? Awak akan kata kenapa value ni value ni adalah value bukan objek. Kenapa ianya betul? Sedangkan method add, kita fahamlah method add di dalam Java add dan parameter kat sini dia wajib berjenis objek. Kan? Kita ada macam ni kan? Add objek, dia mesti objek. Tetapi dekat sini value. So awak akan kata kenapa? Jadi kenapa ianya valid? Kenapa dia tak error? So sebenarnya dekat sinilah berlakunya conversion secara automatik. Sebenarnya berlaku conversion secara automatik kat situ. Dia buat kat sini is a mark list dot add. Sebenarnya dalam sini ada dia convert kepada objek integer. Dalam ni dia letakkan value. So sekarang dia ambil nilai 10, dia convert kepada objek integer, baru dia pass kepada method add. Itu hakikatnya yang terjadi. So Java buat untuk awak lah, don't worry. So kalau saya buat macam ni, saya lebih nampak lah. Maksudnya saya convert value kepada string. String adalah objek. Kalau nak lagi mudah ni, terus buh kat sini string. So hantar kat sini, tak payah buat macam ni, terus bar value. So tak apa lah. Kita simpan dulu data tersebut as a string. Nanti objek string. Nanti bila kita keluar dan kalau kita nak perform apa campur, then convert lah kepada nilai integer. Okay, kita boleh buat. Kemudian dia kata display the second integer number in the mark list data structure. Okay, dia suruh display the second integer number. Dia suruh display second integer. Macam mana kita nak buat second? Just display je lah. Kalau nak display, kita guna method get, right? Okay, so kita display je lah. Ni awak tulis SOP. Lepas tu kita display lah. Okay, iaitu mark list dot get. Kan? Nak second value bermaksud kena bubuh nombor 1 kan? Betul tak? 1 kan? Sebab dia nak second. Sebab array list kita bermula dengan apa dia? Kan? 0, 1, 2, 3. Suruh dia masuk 4 data. Katakan kita masuk sini nombor 10, nombor 20, nombor 30. Katakan sini is a 70. So dia nak display this one. Value yang kedua. So bermaksud SOP marklist.get method get dia akan dapatkan nilai 20 ni lah. Okay. So get 1. So dapatlah nilai 20 ni. Kemudian dia kata
change the value of the last number in the marked list data structure to 100. Okay, awak punya last. Okay, so macam mana kita nak change value tersebut. So jawapannya kita kena guna method apa? Method set kan. So kita akan buat di sini marked list dot set lah. Okay, set, lepas tu kita kena bagi set ni bermaksud kita kena bagi index dia kan. The first parameter adalah index. Indexnya berapa? Indexnya 3 kan. Dan juga value yang kita nak convert adalah 100. Okay, kita boleh letak kat sini 100. Boleh tak 100 pun valid, ataupun you nak convert dahulu ini kepada string pun valid, tak ada masalah. Okay. Dan remove the element marked list data structure. First element, remove first element. So kita boleh panggil method remove. Okay. Bila kita panggil method remove, kan kita kena hantar kat situ bila method remove, okay, kita ada dua kan. Satu kalau method dalam array list, kita method remove ni satu remove based on index, satu lagi remove sahaja, dia tak ada apa-apa dalam situ. So bila kita buat remove yang ni, kita kena faham dia akan remove daripada belakang. So bermaksud untuk yang ni disuruh remove the first. Bila remove the first bermaksud kita tak boleh guna method remove yang ni set, yang tak ada parameter. So kita tak boleh guna yang ni. So kalau kita guna yang ni bermaksud dia akan remove daripada belakang. Sedangkan yang ni dia kata remove first. So dengan itu kita tak boleh guna remove ni, kita kena guna remove yang ada index. Okay. Kan? So array list kita ada dua method remove. Boleh? Ada soalan nak tanya? Boleh, sir. So yang tu very simple lah. Very simple. Okay. So kalau nak remove ni maksudnya kita bubuh index lah. Index first maksudnya kosong lah. Index kosong lah. Just bubuh macam tu lah. Mark list dot remove 0. Then dia akan remove lah benda tersebut. Settle. So very simple lah yang ni. Itu dia letak soalan pertama. Soalan pertama mudah saja. Okay. So seterusnya kita lihat kat sini. Soalan yang berikutnya. Okay. Soalan yang berikutnya apa lagi yang kita boleh jawab? Nah yang ni. So kalau kita tengok yang ni, cuba buat soalan ni ya. Kita cuba buat sama-sama. Okay, kita cuba buat soalan ni sama-sama lah. So kita tengok soalan ni, dia kata given the following diagram note, head, tail, current, previous, the reference variable, okay. Current, previous, tail, semua ni is a reference variable. Dia kata redraw the link. Okay, ni adalah awak punya data awak punya list awak, namanya adalah the link. Okay, dia kata redraw the list above after the following program segment is executed. Okay, dia suruh draw. Okay, note sama dengan new note string D, bermaksud di situ you create satu note baru lah. Okay, ni adalah note asal yang awak ada lah. Okay, kita ada note asal macam ni. So kalau kita draw, ini adalah note asal kita yang kita ada. Kita draw balik. So kita tengok apa yang berlaku. Ini adalah note asal ni kita ada. This is 17. This is 13. This is 10.
So ini yang not asal yang kita ada lah. Current equal to null, previous equal to null. Kemudian kita ada kat sini is a head. Ni head. Ini kita ada. Ini kita ada tail. Sekarang kita cuba buat. So node bermaksud dia cipta satu node, new node bermaksud dia akan create satu node baru lah. Kita buat satu node baru kat sini. Okay, create satu node baru di mana dia akan simpan dengan nilai D. Okay, dia akan simpan dengan nilai D. Okay, seterusnya apa dia suruh buat? Node.next. Ni node ni adalah node. Ni pointernya namanya adalah node. Okay, sekarang dia suruh buat node.next. Node.next bermaksud you sekarang berada di sini. Node.next bermaksud sekarang you berada di sini. Duduk di sini. Equal to head. Bermaksud node ni equal to head. Bermaksud dia equal to head. Bermaksud secara logiknya dia point to this node sebab head sama dengan first node awak. So basically kita tahu bahawa address dekat sini sebenarnya mengandungi next node yang mengandungi awak punya head. Dia merujuk head. Dengan itu seolah-olah macam dia link lah sekarang ni node ni dia linkkan dengan awak punya first node. Okay, itu yang berlaku. So kita tahu bahawa node baru yang kita buat ni sebenarnya dia selit dekat bahagian depan. Okay, dia selit dekat bahagian depan. Okay, itu yang berlaku lah. Okay, the next one, head sama dengan node. Okay, head sama dengan node. Apa maksud head ni? Dia kata sama dengan node. Bermaksud head ni sekarang kita putuskan hubungan sini. Okay, head akan samakan dengan node. Head akan duduk dekat sini. So itu yang akan berlaku. So kita done this one. So sekarang ni seolah-olah dia akan masuk dalam senarai. Bermaksud D ni akan duduk dekat depan senarai lah. Okay, dia akan buat macam tu. So kita dapat yang baru. Maksudnya D sekarang dah ada. So kalau kita draw balik, ini yang akan berlaku lah. Yang node baru yang kita dapat ni adalah ini. Sekarang kita ada D. Kemudian ni node baru yang kita ni, lepas tu 10. Lepas tu kita ada yang ni adalah berapa? 13. Dan ini adalah 17. So kita dapat yang baru. Kalau kita draw balik yang baru ni, yang ni head. Semakal tail tak ada ubah apa-apa. Tail tak ada ubah apa-apa. Ini adalah node yang baru yang kita dapat lah. Selepas kita lakukan proses 3 ni. Proses yang ketiga. Sekarang kita create lagi node baru. New node. Okay, node baru. So sekarang saya draw kat sini pula lah. Node baru. Saya draw dekat sini. Okay, node baru. Saya create satu node baru kat sini. Okay, new node kat sini. So new node sekarang saya create nilainya adalah S. Okay, so kita tengok apa yang berlaku, kita done. Seterusnya kita node ni node lah, level. So bila kita level ni mudah, kita tak akan buat salah node. Okay, node.next. Node.next. So bila kita node.next ni, apa yang akan berlaku? Okay, kita lihat node.next. Sekarang ni node.next. Dia merujuk pada sini. Bagi address lah. Okay, node.next equal to head.next. Ni nampak tak? Equal to head.next. Ni head kan? Head.next maksudnya dia merujuk pada this one. Merujuk pada dia maksudnya dia merujuk pada this node. Right? Betul tak? Okay. Head.next bermaksud dia merujuk pada this node. Betul tak? Sebab next ni, head.next. Next ni mengandungi alamat node yang berikutnya. Bermaksud dia merujuk kepada this node lah. So bila you kata yang ni, address ni sekarang merujuk kepada head.next. Bermaksud sekarang yang ni merujuk kepada kawan. Ni yang berlaku. Sekarang ni kawan ni ada dua address yang merujuk kepada node 10 ni. Iaitu awak punya first node dan juga awak punya new node. Merujuk kepada node yang sama. So kita tengok seterusnya apa berlaku. So kita baca node yang next. Okay, settle dah ini. Seterusnya apa yang berlaku? Head.next ni. Head.next bermaksud dekat sini. Sekarang dia kata dia nak ubah kepada new node. So bermaksud sama dengan new node. Bermaksud sekarang dia putuskan hubungan ni. So next ni sekarang pergi kepada new node. So bermaksud ini konsepnya insert at middle. Okay. So dengan itu
benda baru yang kita dapat. Kalau kita draw balik, maka kita nampaklah ni. Okay. D. Maka dekat sini akan ada node baru yang awak masuk tadi, iaitu node S. Kemudian dekat sini akan ada node 10. Sini akan ada 13. Dan sini akan ada 17. Ini adalah so ini adalah okey, ini yang akan berlaku lah. Okey, ini masih lagi remain dia punya head lah. Head, dan ini akan remain dia punya tail. Ini adalah yang terbaru yang dia dapat. Okey, selesai. Ini adalah draw. So, soalan ini adalah draw kita lah. Ini yang berlaku. Sementara current dan juga previous masih lagi null. Dia tak kacau apa lah. Saya rasa tak perlu kot tulis yang tu. So, kalau nak bagi secure selamat lah exam, tulis juga. Soalan kata macam tu kan. Current, previous, memang kedua-dua ni adalah null. Tulis je kat situ. Kalau kita nak selamat lah. Tapi saya rasa yang ni tak mempengaruhi markah lah. Yang mempengaruhi markah, awak punya draw ni. Ini adalah draw yang kita dapat. So, selesai dah yang ni. So, seterusnya kita jawab soalan yang berikutnya pula. Soalan yang berikutnya, kalau awak tengok dalam soalan, okey, dia kata, sebab apa ni? Okay, based on the list, sorry, ni soalan yang berikutnya. Kalau dia kata macam ni, dia kata based on the list ni, okay, based on the link is list above, dia kata write a program segment, dia suruh tulis coding ni, to remove the current tail, the current. Nak remove the current, to remove the current tail and assign the second last node to the link as a tail. Faham tak soalan ni? Saya berbelit-belit. Tapi faham kan soalan ni? Bermaksud dia suruh remove from back. Lebih kurang ayat je macam tu lah. Soalan ni sebenarnya berbelit-belit ni sebenarnya remove from back. Okay, based on the link, dia kata listable, write a program segment. Dia kata write a program segment to remove the current tail. The current tail maksudnya ni lah. Ni, tail ni. Okay, dia kata remove yang ni. And assign the second last node ni. Assign the second last node ni as the link tail. Maksudnya tail ni akan pindah ke sini. Dia suruh buat macam tu. Bermaksud kita nak remove from back. Okay, itu yang perlu buat. Okay, dia suruh buat coding. So macam mana nak buat coding ni? Okay, kita nak remove ni. Okay. So macam mana kita nak buat coding? Kan, kita ada current dengan previous. Inilah kegunaan. Sekarang kita kena guna this one lah. Current dan juga previous. So macam mana kita nak buat benda ni? Okay, konsep bila kita nak remove, saya dah tekankan kat awak, by hook, by crook, maksud bila kita nak remove, bermaksud kita kena make sure bahawa kita kena, apabila kita traverse, maka dia kena ada satu external pointer. External pointer bila you nak remove yang the last ni, you kena make sure bahawa kita kena ada satu external pointer yang stop one step before kita nak remove. Itu adalah dia punya konsep. Bermaksud kita kena ada satu external pointer dekat sini yang kena stop one step sebelum dia pergi kepada node yang kita nak remove. So macam mana kita nak buat benda ni? Okay, so kita nak remove, yang kita cuba untuk remove adalah this node. Ni adalah node yang kita nak remove. So ini basically bila kita draw, maksudnya nak remove. Bila nak remove ni tail ni, saya kena ubah yang ni ke sini. Dan kemudian jangan lupa saya kena ubah yang ni, address ni kepada now. Ini adalah benda yang perlu kita lakukan. Okay, benda yang perlu kita lakukan. So untuk buat benda ni, satunya kita perlu traverse lah kan. So bila kita nak traverse, macam mana kita buat? Saya ambil satu apa nama ni, variable current ni yang digunakan for
traversal process. Okay, saya boleh gunakan. So, apa yang perlu saya buat iaitu saya akan letak sini current sama dengan head. Okay. So, bila saya buh current dengan head, the first one, maksudnya sebelum tu, current sama dengan null. Sekarang you assign current, dia pergi kepada awak punya head. Maksudnya current sekarang berada di first node. Dan kemudian you kena traverse dan current kena berhenti dekat sini. So macam mana kita nak traverse? Maksudnya kita kena guna while lah. While selagi awak punya current, dot next. Kita nak berhenti one step before. Current dot next. Maksudnya merujuk pada node ni lah. Kalau saya tekan current dot next, bermaksud dia merujuk pada this node. Bermaksud kita ada one step before lah. Current pada sini sebenarnya dia merujuk pada node ni. Selagi awak punya current dot next, silap. Current dot next not equal to till. Okay. Faham tak ni? Bila saya buat current dot next not equal to till. Bermaksud sini current dot next dia merujuk kepada ni. Sama dengan till tak. Bila tak bermaksud nanti saya akan arahkan supaya dia akan bergerak ke one step before. Nanti saya buatlah current sama dengan current dot next. Okay, saya buat macam tu. So dia bergerak. So sekarang bila current berada di sini, dia akan current dot next dia merujuk pada sini. Tak sama dengan till. Ya, dia akan bergerak ke depan. So current dot next tak sama dengan till. Ya, betul dia akan bergerak ke depan. Kemudian current dot next sama dengan till. False. Sepatutnya dia yang sama, dia berhenti. So current akan berada di sini. So itu adalah motif yang kita nak. Arahan yang perlu kita buat dan itu adalah target kita lah yang kita nak buat. So that's why saya buat sini while current dot next not equal to till. Maksudnya selagi ianya tak sama dengan till, maka saya perlu traverse. Okay. So saya pun traverse. Nak traverse maksudnya saya akan buat current sama dengan current dot next. Okay. So bila saya traverse ni maksudnya current saya nanti akan berada di sini. Last sekali dia akan berada di sinilah. Okay. So bila ada macam ni, maka barulah saya boleh lakukan proses untuk apa? Untuk ubah kedudukan. Maksudnya saya nak remove. Nak remove ni bukan mudah pun. Bukan mudah. Bukan susah pun. Macam mana kita nak remove? Makanya till ni saya kena movekan dia kepada this node. Macam mana kita nak ubah? So saya akan buat till sama dengan apa? Yang ni sama dengan apa? Sama dengan current kan? Saya boleh buat macam ni. So sekarang till daripada dia point ke sini, saya suruh pergi point kepada current. Current point ke sini. So sekarang till pun akan point ke sini lah. So ini yang berlaku. Okay, selesai dah lagi? Tak lagi. Ni sebab yang ni. Okay, sekarang ni kita kena jadikan yang ni sebagai null sebab dia berada di hujung senarai. So macam mana nak buat? Kita boleh guna current, dia banyak boleh buat ni. Kita boleh guna current dot apa? Next, right? So bila current berada di sini kan, ni current awak. So current dot next bermaksud dia access sini. So current dot next equal to null. Okay, so selesailah masalah kita. So kita jawablah soalan yang kedua tersebut. Okay, boleh? Ada soalan yang nak tanya ni? Faham ke tak faham ni? Faham, sir. Faham kan? Okay, selesai. Tu saya kata nak jawab soalan ni, kita draw. Bila draw, then kita pindahkan kepada coding. Kita akan nampak lah macam mana. So konsep untuk remove, ni konsepnya maksudnya kita nak remove from back. Konsepnya kalau nak remove, konsepnya memang macam ni lah. Maksudnya sebelum kita nak remove, kita kena ada satu external pointer yang mesti stop one step sebelum kita nak remove. Tak kira lah you nak remove from middle ni, saya dah ajak lah. Nak remove from middle ke, nak remove from back ke, itu adalah konsepnya. Okay, itu adalah konsepnya. Maksudnya you kena make sure ada satu external pointer dan external pointer tersebut kita kena create lah. Jangan guna head. Saya dah bagi tahu dah, jangan guna head. Head tak boleh gunakan sebagai external pointer awak untuk traversal. You kena guna satu variable lain. Okay, so kita boleh buat macam ni. Okay, the next one dia kata refer to the following program. Okay,
fragment if head is a reference to the first node. Okay, head reference to the first node. Dia kata and x, okay, method call. Okay, method call. Okay, method call is being called as shown. Dihantar nilai head lah. Okay, as shown in the program below, what is output produced by the method. Okay, so kita cuba tengok coding tersebut. So coding tersebut kita lihat. Saya rasa better saya copy coding lah bagi nampak sikit. Coding ni kemudian saya akan okay. Saya ambil file baru. New. Okay. Okay, kita jawab soalan ni. Okay, dia kata macam ni, refer the program fragment if head is a reference to the first node and head is being called as shown in the program below. What is the output produced by the method lah. Okay, ni yang kita buat. Okay, kita cuba lah. Ni sebenarnya soalan ni ada kena mengena dengan soalan kat atas tu lah. Okay, ni kan kita kena data kita kan ada yang ni tak? Ni kita dah remove right? Okay, kalau kita remove maksudnya data kita ada yang ni. Soalan ni ada kena mengena dengan this one ke? Cuba tengok. Ada kena mengena ke? Betul lah. Kalau tidak macam mana kita nak tahu data dia kan? Maksudnya soalan ni adalah soalan kat atas ni lah. Berdasarkan soalan atas. So bila soalan atas maksudnya kita ni adalah kita punya list kita mengandungi list data. Saya draw balik lah. DS10B. So ini adalah kita punya ini adalah kita punya kita tahu ini adalah yang ini dia punya ni. Okay, so kita draw balik gambar rajah ni. Ini adalah yang kita ada lah. Data yang kita ada tadi. Kita ada sebanyak 4 data kan. So kita ada 1, 2, 3, 4 lah. DS 10, 13. Okay, ini yang kita ada. So kita ada kat sini is D S 10
13. Ini adalah data yang kita ada lah. Yang kita ada sini head. Dan ini kita ada tail. Ini adalah data yang kita ada. Oh, soalan macam ni kan, dia memang soalan bila buat macam ni you kena be careful. Kalau awak salah daripada atas, maka dia soalan rentetan daripada soalan yang sama. Ini sebenarnya bila kita bentuk soalan macam ni, dia ada backside. Backside maksudnya kalau kita jawab daripada A dan juga B kita ada salah, so menyebabkan C kita jawab pun akan salah. Kalau kita draw gambar ni salah, kan, katakan kita salah, maksudnya kita insert dia tak betul lah. Macam tadi kita insert the first one, dia bubuh dekat bahagian depan. Second yang insert sebenarnya dia insert at middle. So kalau awak tak berjaya lah untuk insert benda tersebut, maka kedudukan data awak tak betul. Dan cara untuk remove pun maksudnya tak betul lah nanti. Kalau awak tak tahu nak remove kat mana. So bila you jawab pula soalan C, maka you merujuk pada diagram yang tak betul. So bila merujuk diagram tak betul, maka jawapannya pun akan salah. Bentuk soalan macam ni you kena be careful. Okey, seterusnya baru kita jawab. Kemudian dia buat head, tail sama dengan current sama dengan null. Dia buat macam ni lah. Head, tail, current sama dengan null. Okey, tak apalah, itu tak penting pun. Kemudian current sama dengan head. Okay, dia ada kat sini current sama dengan head. Okay, dia buat macam ni lah. Head, tail, current equal to null. Okay. Kemudian current sama dengan head. Okay. Kemudian dia buat while current not equal to null. Yes, betul. Current tak sama dengan null. Kemudian XX current. Okay. Dia buat sini XX current. So, if head is a reference to the first node, okay, and XX head is being called, okay, as shown in the program below. Okay, tak apa. Saya nak faham betul-betul. Kemudian XX current, sebab dia buat sini is a current sama dengan head. So current sama dengan head, so current merujuk ke sini lah. So kita dah buat dah. Okay. So current point to this one. Okay, kita dah buat dah. Seterusnya dia buat macam ni, while current not equal to null. While current not equal to null, betul. Bila betul dia akan masuk XX current, bermaksud dia hantar nilai current, maksudnya dia hantar nilai D ke sini. Not current ni bermaksud dia hantar nilai D. So if current dot next, current dot next, memang kita hantar ni dot next ni equal to null. Jawapannya bukan null lah, sebab kita hantar this not. Okay. So bila you hantar X current, bermaksud you hantar this not lah. So bila this not kan, bila kita hantar dia ada bahagian data dan dia ada bahagian address, right? So bahagian address ni bukan null sebab dia mengandungi not yang berikutnya. So dia check kat sini current dot next, bermaksud bila you hantar current dot next, bermaksud dia access this one, dia kata equal to null, return, bermaksud bukan. So bila bukan, dia akan buat else lah. Dia tak akan buat yang ni. So dia akan buat system.out.print current.next.data. Bermaksud menyebabkan dia print nilai D. Okay, dia print D, kemudian dia ada white space kat sini. Kita ada white space. Okay, selesai. Kemudian current, dia buat, okay, tak ni, the next one, dia buat current sama dengan current.next. Current sama dengan current.next. So current akan bergerak ke sini lah. Current.next, maksud current akan bergerak ke sini. Dan benda yang sama dia buat, okay, while current not equal to null. Current not equal to null, ya betul. Sebab current dia merujuk pada not, dia bukan null lah. So XX current bermaksud dia hantar nilai this one. So bila disambut oleh kawan ni, kemudian dia buat if current.next. Current.next bermaksud ni, .next ni. So not, dia kata equal to null. Dia bukan null sebab dia ada not yang berikutnya, bukan. So bermaksud dia tak akan return. So bila tak kira, dia buat bawah ni lah, system.out menyebabkan dia cetak nilai S tersebut. Okay. Seterusnya dia akan buat current sama dengan current.next. Dia putus sini, current akan bergerak ke depan. So bila dia bergerak ke depan, benda yang sama dia buat, dia hantar this one lah. Okay, kalau kita lihat dia hantar this one. Okay, dia hantar this one. So dia hantar this one, maka disambut. So current.next ini tak sama dengan current.next ni. Dia kata sama tak dengan current.next.
Okay, current.next lah address ni lah. Sama ada dengan null dot sebab dia mengandungi not kawan ni. Dia bukan null. So bila bukan null dia akan cetak. So dia buat space 1, dia akan cetak nilai 10. So kemudian dia akan current bergerak semula ke sini. Okay. So bila current bergerak ke sini, kita tengok apa akan berlaku. Okay, current bergerak ke sini. So seterusnya dia akan lihat kat sini iaitu kita akan hantar data ni lah kepada kawan ni. So seterusnya dia buat current.next. Current.next maksud dia masuk sini. Dia kata sini sama dengan null. Ni dekat sini memang betul sama dengan null, right? So bila sama dengan null dia return. Bila return ni apa maksudnya? Dia return nothing. Return nothing maksudnya dia tak buat apa lah. Okay? Dia tak buat apa. Bermaksud dia kembali kepada sistem. Dia kembali kepada program. So bila dia kembali kepada program, bermaksud dia keluar lah, dia habis. So current.next. So bermaksud seterusnya current, dia tak cetak lah. Dia tak cetak. Kan bila dia return 0, return to environment. Return to environment. So bermaksud bila return to environment, bermaksud dia return balik kepada coding dia lah. Bila calling maksud dia tak cetak lah. So bila dia tak cetak, so apa berlakunya? Kemudiannya dia akan buat current.next. So current akan bergerak ke sini. So bila current bergerak ke sini, dia check pula lagi sekali while current not equal to null, false. Bila false dia keluar habis. So jawapannya DS10. So dia akan cetak ini ya. Okay, dia tak akan cetak yang the last one lah. Okay, boleh tak? Sir. Ya. Sekejap. Saya tak clear yang XXX current tu dia buat apa sebenarnya? Ni current sama dengan current.next ni Tak, yang XXX current, yang method call tu. method call. Okay, method call ni sebenarnya adalah untuk dia print. Tetapi dia nak mengconfusekan awak, so dia buat dalam bentuk method. Okay, dia buat dalam bentuk method. So kita kena faham is a calling method lah. Ini adalah calling method. XX ni, current ni yang dekat sini, ini adalah calling method, method call. So bila method call, kita tahu bahawa dia akan pergi kepada this one. So bila dia pergi this one, dia akan execute this one. Tetapi bila dia pergi, nampak tak dia hantar value kat sini. Dia hantar value apa? Dia hantar value current. Current ni value apa? Value not. Nampak tak value not? So dia hantar seketul not. Dalam not ni ada apa? Ada data dan juga ada bahagian address. Itu yang dia hantar. Maka disambut oleh method XX ni. So di dalam method XX ni ada proses di dalamnya. So nampak tak proses dalamnya? Maksudnya bila you bubuh dekat sini not current method X, you hantar seketul not ni. Dalam not ni ada bahagian data dan ada bahagian address. So sekarang kita tengok coding dia. Coding kat sini dia kata if current.next bermaksud dia merujuk kepada bahagian address. Bermaksud kalau you hantar not yang pertama ni bermaksud dia merujuk kepada address ni. So secara diagram ni kita tahu bila you hantar not ni, address ni dia ada address apa? Adakah dia ada nilai null? Jawapannya tak. Kenapa tak null? Sebab dia mengandungi not S ni. So bermaksud address ni dia bukan null, dia ada sesuatu address. Tak perlu tahulah address tu berapa, tetapi kita tahu dia bukan null. Sebabnya dia merujuk kepada not yang berikutnya. Itu maksudnya. So that's why bila you buat current.next equal to null bermaksud false lah. Dia akan jadi false. Sebabnya kat sini dia bukan null sebab dia mengandungi not yang berikutnya. So dia tak akan buat return. Bila dia tak buat return bermaksud dia skip, maka dia akan cetak tu yang saya tercetak tu. Nilainya adalah D. Okay. So lepas habis, maksudnya selesai ni, method selesai, maka kita tahulah method dia akan kembali semula kepada calling function. Dia kembali semula ke sini. Okay. Bila dia kembali semula ke sini, dia sambung pula. Current sama dengan current.next. Current berada di sini. Current.next bermaksud current.next. Ni kan. Bila dia rujuk dan next, maksudnya dia merujuk kepada this not. Dan you assign balik kepada current. Bermaksud bila assign ni, terputuslah hubungan yang the previous one. Okay, terputuslah hubungan yang the previous one. So current akan bergerak ke sini. Itu maksudnya. Method XX tu adalah is a calling method. Adalah method untuk print, untuk cetak. So, kalau kita tak mahu cetak di sini, sebenarnya SOP ni boleh je tulis kat sini. Tak ada masalah pun kalau kita nak buat. Okay. So sekarang cuma dia nak mengconfusekan awak lah. Dia buat dalam bentuk method. X tu adalah method untuk mencetak. Okay. Itu sebabnya. Okay, kenapa dia cetak 3 pula? Sebab the last one, kalau awak tengok bila note yang terakhir ni,
Kan? Bila dia berada di node yang terakhir, ni adalah node awak yang terakhir ni. Kalau awak tengok, ni node yang terakhir. Kita rujuk pada node yang terakhir. So, bila you berada di node yang terakhir ni, you perasan tak? Ni, kita ada kat sini. Kita hantar node terakhir, ada dua field. Dan kita masuk kepada current.next. Bila dia masuk kepada current.next, so current.next bermaksud dia masuk ke sini lah. So, bila dia masuk ke sini, so dia kata sama dengan null. Memang betul sama dengan null sebab ni adalah node yang terakhir. Node yang terakhir memang kita kena tandakan dia sebagai null lah untuk menunjukkan bahawa dia node yang terakhir. So betul lah, bila betul bermaksud dia akan buatlah return ni. Return ni bermaksud bila dia return nothing bermaksud dia pulang kepada maksudnya dia pulang kepada environment, sistem dia. Maksudnya dia akan pulang kepada calling method. Dia tak akan buat kat bawah ni lah. So maka Allah. So, maka dia tak akan buat benda ni dan dia akan pulang kepada calling method. So, bila dia pulang ke calling method, tadi dia tak stop lah. Tu yang menyebabkan dapat DS dan seterusnya nilainya adalah 10. So, nilai yang terakhir tadi iaitu nilai awak yang terakhir iaitu 13. Dia tak cetak, maka dia kembali semula dan pun dia continue. Bila dia continue, current sama current.next. Current ni sekarang, current ni sekarang ada dekat sini. Kita membuat dah tadi current berada di terakhir. So current bergerak lagi ke sini. Bila current ke sini bermaksud dia refer to nothing lah. Maksudnya null lah tu. So bila null bermaksud dia false. Bila false dia keluar lah daripada coding tersebut. Maksudnya dia stop lah. Dia tamat. Itu. So kalau awak tanya method add ni sebenarnya adalah untuk apa? Method add ni sebenarnya adalah untuk you print sebenarnya. Dia bagi syarat untuk print. Dia nak print kalau ni syarat if ni sebab dia ada syarat. Kalau kita ada system.out.print tak ada syarat kat atas ni return sama dengan null ni current.next sama null bermaksud secara logiknya dia akan print ke semuanya data ni. Maksudnya dia akan print di S10 dan 13. Tetapi disebabkan ada syarat ni menunjukkan bahawa dia tak nak print yang terakhir. Value yang terakhir. Dia sajalah nak perangkap awak. So dia tak nak print nilai yang terakhir. Secara theoretical kita boleh nampak lah. Node yang terakhir ni dia tak nak print. Okay, dia hanya nak print maksudnya semua data yang berada dalam senarai sebelum node yang terakhir. Itu yang dia akan buat. Boleh? Okey, tak? boleh. Nampak tak? Okay? So, itu adalah cara kita nak baca coding tersebut lah. Boleh Okay, good. So kalau boleh, selesailah yang ni. Dia agak mencabar, itu namakan soalan final exam. Dalam test awak, test 1 saya rasa tak ada lah tahap kesukaran macam ni tak ada lah. Okay, tak ada lah tahap kesukaran yang macam ni. Kurang sikit ada lah, kurang. Kan tak ada, kurang. Tahap macam ni memang dia agak part challenging lah. That's why ni duduk dalam soalan final exam. Okay, dia bukan straightforward. Okay, yang ni adalah soalan linked list. Soalan linked list berjenis UDT je ni. Okey. Kan, kalau awak tengok soalan yang pertama ni, saya rasa awak boleh jawab kot. Dia kata, assume that the many books object has been created and added to the BS list 1 an instance of the book shop linked list class. Ni. Okey, kita dah buat dah ni. Maksudnya ada suatu senarai namanya adalah B list. So kita faham. Dan B list tu dah ada data dah, kita andai macam tu. Dia kata write a complete definition at first. Ni at first. Book. This method will take book object as a parameter and store into a new node in front of the linked list. Ni samalah seperti mana? Method apa? Insert yang awak buat ni. Built-in insert at front. Sebiji macam dalam buku awak. Cuma janganlah awak copy sebiji. Ni nampak tak ni berjenis book, right? Berjenis book, dia dah berjenis object spesifik. So kita tahulah bahawa benda ni tak perlu, kalau kita perlu nantilah kalau kita perlu casting ke whatever, maksudnya tak perlu lagi casting. Sebab dia dah berjenis object spesifik iaitu object book. Okay? So di dalam kita punya yang awak buat assignment, pasal dan info ni kita bubuh data type-nya berjenis general iaitu berjenis object. Tapi soalan ni dia berjenis book. So kita tahulah kalau berobjek kan kita kena casting bila kita nak access data tersebut. But now no need to cast lah.
sebab dia memang dah objeknya berjenis spesifik iaitu book. So dia nak memudahkan raja awak macam ni. Okay, tapi ini yang ada lah. So saya rasa ini saya tak perlu tunjuk kot. So jawapannya ada dalam buku awak. Sama je codingnya kan. Pertama kita nak buat macam ni. Okay, dia tak ada method is empty. So kalau tak ada method is empty kan, so awak kena pandai lah sikit ubah-ubah. That's why ini yang menunjukkan sama ada macam ni. Sama ada awak faham ataupun awak menghafal. Okay, so kalau faham satu lain. Kalau menghafal dia jadi benda lain. Tu yang nak kata. So kalau awak tengok yang ni, okay, kalau awak tengok soalan ni lah kan. So kita boleh tahu sama ada student tu dia faham ataupun sebenarnya dia menghafal. Okay. Sebab coding ni you sedikit kena modify lah. Jangan ambil sebiji macam tu. Okay, sebab kita tak ada method is empty. Cuma satu yang saya nak bagi tahu kat awak, kalau method tu tak ada di sini, method ni tak ada lah, so you jangan pandai-pandai nak guna. Misalnya dalam buku manual, dalam awak dah buat selamannya ada method is empty, you create lah method is empty tersebut kan. Macam mana you nak tahu dia is empty? Senang saja jikalau awak punya head ataupun tail sama dengan null, maka kita tahulah bahawa dia adalah empty. Jikalau awak punya head ataupun macam kes ni is a first lah. First ataupun last awak sama dengan null. So bermaksud dia adalah empty. Itu adalah pemahaman kita. So dalam sini bermaksud kalau kita provide method is empty, kalau dalam ni ada method is empty, okay, kita akan buat method is empty selalunya dia berjenis boolean lah. Kita buat macam ni, public boolean. Kalau kita nak buat method is empty kan, nak tahu method is empty maksudnya kita cuma ada macam ni lah, return jikalau awak punya first cukup sekarang ni lah, first sama dengan null, cukuplah satu macam ni. Okay, awak buat macam ni, is first equal to null, bermaksudnya return kalau first sama dengan null, bermaksud sini dia adalah empty lah. Awak punya first equal to null bermaksud dalam list awak tak ada usaha lain. Maksud statementnya iaitu first equal to null lah. Bermaksud dia akan pulangkan nilai true or false. Okay, maksudnya kalau first sama dengan null bermaksud dia akan pulangkan nilai true lah. Maksudnya there is no data di dalam awak punya list. So ni adalah ni. Tapi method is empty dia tak provide kat sini. So bila tak provide, kita tak boleh assume bahawa method is empty ni ada. So that's why bila kita nak buat method void at first ni, bila kita tulis balik public void at first ni, kan dia terima data type berjenis book, ini B ya. So kita buat macam ni. So dekat sini lah kita kena pandai lah modify sikit. So first kita kena check sama ada dia empty ataupun tak. Kalau list tu empty, bermaksud kita akan jadikan dia first not tu merupakan not tunggal lah, iaitu kita akan buat if. So dekat sini macam mana kita nak tahu dia empty tak empty? So jangan panggil method is empty. Dalam buku dia panggil method is empty. So dekat sini janganlah awak boleh buat macam ni, if first sama dengan null. Kita tahulah bahawa ni adalah empty. So kalau empty bermaksud dia merupakan not tunggal, bermaksud kita akan buat di sini is apa? First sama dengan ni macam dalam buku awak lah, last sama dengan new. Lepas tu not awak nama kelas not kan, panggil not. Dan kita tahu untuk not tunggal kita akan panggil yang ada satu parameter kan. So konstruktor kita akan panggil not yang ada satu parameter dekat sini, iaitu kita hantarlah nilai B kat sini. Alright. Okay. Dan else. Else maksudnya jikalau dia tidak not tunggal. Seperti dalam buku lah. Kalau dia bukan not tunggal, sebenarnya tak perlu hafal pun. Kita draw pun kita tahu lah. Kita nak insert depan. Okay, bila kita ni not, kita dalam list kita, bila kita nak insert, kita create satu not baru. So apa yang perlu lakukan iaitu ni not baru, you kena linkkan kepada awak punya first not. Ini first not kan. Ini first awak. Dan ini merupakan last awak. Okay. Kita buat macam ni. So bila kita nak ni bermaksud apa yang perlu kita buat, ini not baru. New not. New not baru yang awak buat. So apa perlu new not ni bagian address ni, you kena point kepada awak punya first not. Kan? Tu kita dah nampak. Dan kemudian awak kena ubah first not kepada new
node. Maksudnya kita kena ubah first node kita kepada new node. So, maksudnya else, maksudnya jika kalau dia bukan node, apa yang perlu kita buat? Iaitu kita ubah, iaitu kita punya first, kan? First dot next. First dot next, address awak ni, dia mengandungi node baru. Okay. First.net sama dengan baru, kemudian okey, saya tertinggal satu step. Kita nak ubah balik, lepas tu kita nak ubah first kepada new node. Okay. So saya ada macam ni, first sama dengan first dot next, okay, sama dengan new. Node, okay, dan kita kena hantar kat sini yang ada dua parameter lah. Parameter pertama awak punya data awak iaitu B. Parameter kedua ni kita kena hantar kat sini apa dia? Ni. Awak punya first node. So kita hantar kat sini first. So dia hantar yang dua. So dengan draw je sebenarnya kita boleh tulis pun coding kita. Okay. So ni lah jawapannya. So first sama dengan first.next sama dengan new node. Lepas tu kita hantar yang ada dua parameter lah. Node kita tahu lah. Okay, yang ni you kena tahu lah untuk kelas node ni. Yang mana awak buat. So kita ada dua normal constructor. Satu yang ada satu parameter, satu lagi yang ada dua parameter. Yang ada satu parameter adalah sebab saya dah bagi tahu lah. Saya rasa nak cerita pun benda yang sama juga lah. Sebab node ni ada dua case. Satu node yang ada iaitu ni bahagian data. Memang node kita tahu ada bahagian data dan juga ada bahagian address ni. Okay. So kita ada dua keadaan node kita iaitu satu node iaitu kita ada satu now. Iaitu ada bahagian data, ada satu now dan satu lagi kita akan create node, ada bahagian data dan dia bukan now. Bermaksud dia mengandungi node yang berikutnya. So we have two situation. So that's why di dalam kelas node ni kita ada dua normal constructor. So in order to support dua node possibility dua node ni. So sementara untuk net ni dia boleh macam-macam lah mengandungi node berikutnya. That's why kita nak insert middle, nak insert, kita boleh guna salah satu method yang ada yang provide dalam kelas node. As long as kelas node ni you kena buat dua method in order to support dua case ni lah. Itu yang kita buat dua normal constructor kat situ. Satu normal constructor untuk support yang ni iaitu node yang mengandungi null dan satu lagi iaitu node yang tidak mengandungi node null. So apabila nak guna dan you gunalah, you kena tahu bahawa node ni mengandungi apa, address ni mengandungi apa. So that's why dalam case ni saya tahu bahawa node ni yang saya nak buat ni, saya tahulah ni node baru yang saya create ni dekat sini ni, dia mesti mengandungi address first node. That's why sebabnya saya hantar kat sini first, saya hantar dekat sini tu sebabnya saya hantar dekat sini ni first. Sebab node ni yang saya create node baru ni, yang awak create node baru ni dekat sini ni. Okay, kita tahu bahawa node ni dia mesti mengandungi address yang mengandungi first node. Okey, bermaksud address ni mesti mengandungi first node, tu yang menyebabkan saya hantar kat sini nilai first. Okey. Dan kemudian adalah tugas kita untuk mengubah first node dekat sini. Sekarang dia akan pergi kepada node baru yang kita buat ni, yang saya buat ni. Ni adalah node yang awak create. Node yang awak create ni saya assignkan kepada first.next. First.net maksudnya first.net. Awak tak tegur saya ni, bukan first.net ni. Okey. Okey, ya itu apa dia? Node baru ni. New node B. Okay, bila saya create ni okey, yang ni dah ada first node saya dah create. Okey, awak tak tegur saya salah ni saya buat ni. Tak ada dah benda ni. Draw balik baru sepasang. Tak ada. First sama dengan new node ni je lah. Okey, betul tak? Betul tak? Betul tak? First sama dengan new node. Bila saya create node ni, secara tak langsung bila saya create ni ada bahagian data. Yang ni saya ada alamat first node, address first lah. Maksud dia mengandungi address first node. Ni maksudnya address
yang mengandungi first node. Cukup lah dekat sini. Betul tak? Ni kan codingnya kan? Untuk add first. Betul kan? Betul. So Betul. nak tegak saya tadi, salah tu lah saya buat. Kan? Kita boleh buat macam tu kan? Okay? Betul kan? Last node to insert at back. Insert at front. Betul. Itu caranya. Okay, tu. Ini adalah coding dia yang sebetulnya lah. Okay, dengan draw sebenarnya kita boleh tahu sama ada kita salah ke tak. Saya perasan bila saya draw bahawa maksudnya ada something wrong kat sini. Okay, so dia mengandungi node yang berikutnya. Dia ni dah mengandungi node baru. So dengan itu dia link. Bila kita create saya maksud dia dah link dah siap-siap ni. Okay, tugas saya seterusnya saya nak ubahkan first node ni kepada new node. So sekarang buatlah sama dengan first. So first sama dengan new node. So seolah-olah first ni ubahlah kepada new node. First sekarang berada di sini. Then settle lah masalah tersebut. Okay. Selesai masalah tersebut. So soalan seterusnya dia kata kat situ, dia suruh buat method tu je. Count and display the total number of book object in the bill list that are published in the year 2019. Okay. Tu macam mana nak buat benda ni? Allah masa habis dah. Tak sempat nak. Ada 5 minit lagi. Okay. Kita lihat soalan ni. Macam mana nak buat ni? Saya tunjuk satu. Yang bawah tu saya tak tunjuk lah. Sama je lebih kurang. Saya tunjuk yang ni. Sebab saya nak bagi tahu method apa yang perlu kita guna. Sebab dia bagi ni tu get first dengan get next. So maksudnya kena guna method ni lah. Dia get first dengan get next. Okay. So apa yang kita perlu buat dekat sini. Misalnya count and display the total number book object in the bill list that are published in the year 2019. So apa yang kita perlu buat. Kita guna-guna. Kita panggil get first dahulu lah. So dia ada bahagian apa. Ni soalan ni is a book ke tak? Kita panggil book. Book. Katakan saya B. Saya panggil kat sini is a list awak nama apa? B list kan? B list 1 dot get first. Ni cara saya nak buat. Okay. Ni bermaksud saya panggil node yang pertama lah. Kemudian saya akan buat wow. Okay. Selagi awak punya B awak is not equal to now. Okay. Maksudnya selagi ada data lah. Okay. Ni awak baca node yang pertama. Ni macam ni. Kita punya link list ni. Kita ada data kan. So maksudnya bila saya buat. Ni katakan kita ada data. So bila saya buat billy.get first. Bermaksud dia cuba akses data yang pertama ni lah. Okay. Data yang pertama dia berada di sini. So maksudnya bila kita buat blist.get. Maksudnya ada data lah. Maksudnya B ni dia tak ada. Dia bukan null lah. B is not equal to null. Bermaksud, so kita jawab kena soalan. Dia kata sini, B list that are published in year 2019. So bermaksud kita kena check kat sini. If, iaitu awak punya B dot. Ni maksud saya tak perlu casting. Bila saya panggil B list.get first, dia pulangkan data ni memang dah confirm dia berjenis book. Sebab apa? Sebab bila kita simpan nampak tak data type-nya berjenis book. So bermaksud tu tak perlu nak casting. Jangan pandai-pandai nak casting. Unless kalau soalan tu dia book tu dia gantikan at first tu, book tu dia gantikan dengan objek, maka awak perlulah casting. So kena tengok yang tu dahulu dalam awak punya dalam awak punya final assessment dan juga awak punya test nanti. Tengok tu first. Kalau ianya berjenis objek, maka kat sini perlu dilakukan proses casting dahulu. Okay. So kalau yang macam ni saya tak lakukan proses casting sebab bila add first memang data type-nya dah berjenis book. So itu. B.get, so seterusnya saya panggil apa nama B.get apa? Get published year. Get pub year. Okay, get pub year. So kalau dia kata year that are published in the year 2019 sama dengan 2019. So saya buat macam ni. Kemudian dia suruh count. So count and display the total number. Dia suruh count lah. So kalau saya nak create variable count kat sini, integer count. Okay, sama dengan kosong. Okay, kat sini saya buat count plus. Okay, saya terror lah sebab dia suruh terror. So, dan kemudian don't forget, ini baru kita ambil data pertama, bermaksud kita kena pergi bergerak kepada yang ke berikutnya. Dekat sini kita akan panggil balik B sama dengan B list 1 dot apa nama? Get next.
Ni adalah untuk pergi kepada node yang berikutnya. Bila saya panggil blist.getNext, tadi kita duduk kat B, kita duduk kat sini. blist.getFirst duduk kat sini. So bila saya panggil getNext, bermaksud dia bergerak kepada node yang berikutnya. So sekarang B saya ni merujuk kepada node yang kedua. So bila merujuk node kedua, dia kata B not equal to null. Betul lah, dia bukan null. So bila bukan null, saya check . Okay, kalau betul saya pass. Kemudian dia bergerak lagi. So bila bergerak ke sini, B not equal to null. Ya betul lah, maka dia akan proses lagi. Okay, dan seterusnya dia bergerak ke sini. Bila dia check B equal to ni, bila dia B.getNext memang null lah. Bila B not equal to null, false. Bila false dia keluar. So bila keluar, kita cetak SOP, cetaklah awak punya kawan awak dah. Itu soalan ni yang dia nak lah. So 3 markah. So apa yang saya nak kata, kita menggunakan metod yang dia provide kat sini, dia provide get first yang get next. Okay, kita guna je metod tersebut. So boleh kan? So untuk C tu maksudnya sama je lebih kurang dengan menggunakan get first dan juga get next macam mana saya buat ni. So sebenarnya awak boleh jawab soalan menggunakan get first, kemudian kita guna get next ni. Sebenarnya awak boleh jawab untuk soalan C. Okay? Boleh kan? So saya stop kat sini, awak ada kelas lain pula, tak ganggu kelas lain. Okay, cukup jam 10 pagi saya, 10 pagi saya stop. Okay, kalau ada apa-apa, kita ada sejam lagi petang ni. Mana ada lah, petang ni 4.35, habis dah. Tak ada dah. Okay, tak ada dah. So bermaksud good luck pagi malam . Pagi malam kita bermula jam 8 . Jangan lupa pukul 8 kita mula. Masa yang diberi untuk menjawab adalah 2,5 jam. Tapi setengah jam lagi adalah masa kecederaan kita untuk kita upload dan juga download. So kita buka sampai 3 jam. Bermaksud saya akan tutup skrin pada jam 11 malam. So kita jumpa malam ni nanti dah. Okay, Assalamualaikum semua. Sir, Ya. nanti jawapan tu tulis tangan ke tulis dalam Word? Tulis nanti dalam YouFuture bila you download, saya dah provide tempat untuk menulis. Kertas soalan tu dekat bawahnya ada untuk menulis jawapan lah. You tulis kat situ. Kemudian bila nak hantar kat saya, you boleh convert kepada PDF kalau you nak, ataupun terus saja hantar ke saya Microsoft Word. Tak ada masalah. Okay, jawab dalam kertas soalan yang saya bagi kat situ. Saya dah provide ruang untuk menulis jawapan. Okay, ruang menulis jawapan tu saya provide tu cun-cun sebab saya buat answer scheme. So bermaksud ruang jawapan yang saya provide kat awak tu sepatutnya cukup untuk awak jawab. Sebab kalau awak tulis panjang tu maksudnya you merapu. So jawapan yang saya minta bermaksud provide banyak tu lah jawapan sepatutnya kita keluar. Sebab saya buat answer scheme dah. Okay, bila saya buat answer scheme baru saya buat kotak-kotak tersebut untuk jawab. So maksudnya apa yang dia ingin saya type lah nanti jawapan. macam mana? Type Maksudnya dalam? nanti maksudnya jawapan nanti type lah, bukan tulis dekat kertas. Ada. Type. Type Okay. menggunakan Microsoft Word. Okay. Yang kalau macam draw tu sir, macam mana sir? Untuk draw tersebut memandangkan apa dalam test dalam assessment ni draw tak ada. Draw tak ada lah, saya boleh kata macam tu. Drawing tak ada. Final assessment ada. Okay. Untuk test 1 ni tak ada drawing. Semua tulis coding sahaja. Okay. Okay sir. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Salam. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Bisa. Waalaikumsalam.